بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini, yang mana kita masih lagi membicarakan bab yang berkaitan dengan salat, iaitu sebelum salat. Pada minggu ini, kalau minggu lepas kita dah sentuh tentang sunat-sunat wudu, dan kita masuk kepada tajuk yang baru pada minggu ini, muka surat 18, faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati, yakni fasal pada menyatakan hukum istinja dan beberapa pekerjaan yang dituntuti daripada orang yang qada hajat. Jadi dua benda yang berkaitan, yang hampir sama, ada bertalian, ada hubung kait, iaitu bab istinja dan juga bab qada hajat. Yang kita nak ngaji pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat benda-benda baru yang mungkin kita tak nampak sebelum ini. Kerana dalam keadaan moden ini kita banyak gunakan air, tapi kita kena tahu juga kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang boleh jadi waktu satu ketika air tak ada, mungkin kena guna cara ni. Baik. Bermula istinja itu wajib daripada kencing dan ghaid dan lain daripada keduanya, daripada tiap-tiap najis yang dibasuh dan jika nadir sekalipun. Jadi hukum istinja ni wajib. Wajib bila? Wajib apabila kita kencing. Dia kata wajib daripada kencing, maknanya bila kencing wajib istinja. Istinja ni basuhlah, cuma kaedah basuhan tu kita akan mengaji sekejap lagi, Wajib daripada kencing dan ghaid. Ghaid ni kira kita kata tandas lah. Kita masuk bilik air tu, orang masuk bilik air ni tak ada benda lain kan, dia dua tu lah, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar, Dan lain daripada keduanya, daripada tiap-tiap najis yang dibasuh dan jika nadir sekalipun. Maknanya ataupun lain daripada kencing dan juga buang air besar, lain daripada itu yang berkaitan dengan najis, mungkin nanah, kalukan sebagainya, yang memerlukan basuhan, yang memerlukan kita basuh, maka sama ada benda tu nadir ni maknanya yang mengalir lah, yang keluar, yang macam nanah dan sebagainya, maka ketika itu hukum istinja menjadi wajib, kena basuh. Baik, dia buat contoh yang benda nadir tu, dan jika nadir sekalipun seperti darah, darah dan wadi dan lainnya. Maknanya darah dan wadi. Wadi ni air yang keluar sebelum mani tu. Mani tu suci, wadi tu najis. Baik, dia tak sama tu, warna pun tak sama.
Diistinja dengan air atau batu dan barang yang pada maknanya daripada tiap-tiap sesuatu yang keras, yang suci, yang menanggalkan najis, yang tiada dihormati akan dia. Baik, dia kata sini istinja ni boleh sama ada kita gunakan air atau batu, maknanya benda yang keras. Jadi boleh kita gunakan benda-benda yang macam ini untuk kita nak menyucikan najis tadi, okay? Asalkan benda tu kata dia tiada dihormati akan dia, mana benda tu yang bukan barang yang kita hormat, jagalah. Macam batu biasa tak ada masalah, tapi kalau batu cincin tak boleh lah, tu benda hormat. Tu maksudnya sini. Kita basuh, kita suci, gunakan batu atau benda-benda yang keras. Jadi yang keras ni kalau kita ngaji bab fiqh, dia banyak. Kayu boleh, kulit kayu boleh, daun yang kesat tu pun boleh. Nak cuci najis kita, nak cuci kencing kita kalau tak ada air. Kalau ada air, pakai air lah. Baik, maka keluar dengan sesuatu yang keras, yang cair seperti air mawar dan cuka. Keluar sini maksudnya pengecualian lah. Pengecualian nak nyuci najis tadi, kalau benda cair yang tak boleh sini, keluar sini maknanya yang pengecualian, pengecualian dengan sesuatu yang keras, yang cair seperti air mawar dan cuka. Ni tak boleh lah. Maknanya air mawar, air kopi ke, air nyok ke, air apa, tak boleh digunakan untuk bersuci. Cuka pun dia tak bagi, tajam, ya. Ni kalau benda cair walaupun dia kata jenis air tetapi tak boleh. Dia macam wuduk lah, tak boleh, ya. Begitu juga dengan nak bersuci. Dan keluar dengan yang suci sesuatu yang najis seperti batu yang mutanajis atau tahi kering. Maknanya tak boleh juga nak buat suci ni batu, walaupun tadi boleh, tapi kalau batu tu yang ada najis, terpalit najis, tak boleh. Ataupun tengok tahi kering nak buat suci najis, tak boleh. Hukumnya tak boleh. Ya. Ni kok jumpa kat padang pasir ke mana kan. Okay. Baik. Dan keluar dengan yang menanggalkan sesuatu yang tiada menanggal seperti tanah yang lembut, yang berhambur. Maknanya tak boleh juga tanah tu jenis tanah lembut sangat, dia tak ada kesan apa-apa kalau kita cuci kencing ataupun najis tadi, maka tak boleh. Yang jenis bertebangan itu tak boleh, kata yang berhamburan tu. Atau barang yang lembut dan yang licin, umpama buluh. Jangan baca boleh tu, buluh, bawau lamha, jawi lama, jawi baru, bawau lam wauha. Buluh tak boleh tuan-tuan, ya, walaupun di kategori kayu, sebab sifat buluh tu dia licin. Itu sebab dia kata yang lembut dan yang licin umpama, ya, sepertilah umpama tu buluh, ya, selama tiada dibelahkan. Maknanya buluh tu selama tak dibelahkan dulu keadaan macam tu lah. Tak boleh, tu belum cerita bab semilu lagi. Haru kena semilu gelupak habis gatai. Kan ada zaman di hutan kampung, mereka tak tahu tu, mereka guna daun jelatang tu. Daun jelatang tu, Allah, bukan kata boh cuci najis, letak tangan atas kulit pun miang tu, ya Allah. Ni cerita kampung. Maknanya beberapa benda walaupun hukum harus asal tu, kena tengok juga pandangan orang tua yang duduk lama, orang asli yang duduk dalam hutan, dia orang mahir. Ada daun yang tak boleh guna, sebab risikonya tu berat. Duk garu sana garu sini, haru tu. Okey. Selama tiada dibelahkan dan dibuat istinja dengan bekas yang dibelahnya itu. Ya, maknanya buluh tadi tak boleh. Tamak ada kita belah ke tak belah, cerita dia macam buluh tu dia lebih bersifat tajam dan licin. Ya. So guna kayu biasalah.
Dan keluar dengan yang tiada dihormati akan dia sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam. Ini pengecualian ni, tak boleh guna makanan anak Adam umpama roti kering. Nak cuci dia punya ni, lepas kencing tak ada apa, ambil roti kering, pilap di ujung tu, tak boleh. Tu dia kata keluar, maknanya pengecualian, tak boleh guna makanan, tak boleh tuan-tuan ya, selama tiada hanguskan dia. Tak rosak lah Dan seperti makanan jin umpama tulang. Tulang tak boleh, mungkin orang tak akan buat kot. Ni cerita ni orang tak akan buat, cuma nasihat agama kepada kita, jangan duk guna tulang untuk cuci najis ya, sebab ia merupakan makanan kepada jin. Jin ni dia makan tulang dengan asap. Dia dua ya, tulang dengan asap. Sebab itulah Syekh Kamus kata orang yang merokok tu adik-beradik jin, pasal dia suka seokok, dia keluar asap, jin isap asap dia, maka member lah. Ya, kawan kepada jin, kata Ismail Kamus ya. Saya tak kata, dia kata saya buat kaul dia aja. Ya betul jin memang suka asap. Sebab itu tuan-tuan, dalam perubatan pembunuhan, kalau kita pergi setengah untuk bomoh dia gunakan lilin, perasan tak? Jaga tu, jenis pakai lilin, nyalakan lilin, memang dia pakai jin, jangan percaya. Sopa. Sebab itu dulu benda ni dah diajak oleh orang agama kita lah ni, kalau meninggal dah tak ada dah kemenyan. Zaman dulu perasak kemenyan bukan main. Bila perasak kemenyan, memang nak bagi bau tu bagus, bau supaya tak ni kan. Cuma kita kena tengok dari sudut macam perbomohan menggunakan kemenyan, ia lebih berusulkan jin. Dia panggil jin, tolong lawat pesakit dia, lega, lepas tu rosakkan balik, lega, banyak duit. Dia lagu tu lah cerita dia. Sebab tu lah ni masyarakat dah sedang tu pun dah bengong lagi kan, duk pi tala kepada bomoh hak tu. Cerita lah ya, saya jumpa banyak juga, saya ikut, saya tengok dia boleh buat telok tu, dia letak lilin atas telok tu boleh berdiri, tak bergolek turun. Hebat ya, hebat. Jadi kita tak salah, kita balik pada Islam. Sebab tapi kena tengoklah ya, kadang-kadang mungkin dia guna jin Islam, wallahu alam. Saya tak, benda gini kita tak boleh nak ni lah. Sebab cerita jin ni, walaupun makanan jin, kita jangan nampak jin tu hak jahat semua, hak baik pun ada ya. Hak dopi buat haji di Mekah pun ramai jin Islam kan. Sebab tu ada cerita yang satu hamba Allah yang dia balik semayang di surau, agak lama lah surau tu masjid lama, dia baca kuat lah mayang isyak, jadi waladhdallin amin, ramai bunyi amin kat belakang. Jemaah tak ada pun, dah seorang dua, tapi bunyi tu ramai. Muncullah hamba Allah ni, orang yang alim ni, dia faham maknanya mungkin jin balik mesyuarat mana-mana sehingga mayang isyak kan dia. Mungkin lah kan, kita tak tahu, dia ada cara hidup dia. Tak? Ni cerita jin okey. Baik. Dan seperti makanan jin umpama tulang, dan jika dibakar hangus sekalipun, kerana tiada keluar daripada keadaannya makanan jin. Tak kira kita bakar hangus guna pun, dia tetap dikira sebagai jin punya makanan. Baik. Dan adapun makanan binatang, maka harus istinja dengan dia umpama rumput dan lainnya. Ni hukum harus. Makanan binatang tak apa, tapi sini makanan binatang bukan hak moden lah ni, hak jenis dedak kucing, hak bagi tu tak. Cerita dia hak makan lembu, makan rumput. Rumput boleh, kalau tak ada ayak, tak ada benda lain, nampak rumput, maka rumput tu boleh digunakan, petik dua tiga lain untuk kita sapu di kemaluan kita bila mana kita kencing atau najis. Katanya boleh, harus ya, harus. Ni kalau cerita tak ada ayak lah ya, ataupun nak istinja dengan rumput tu dulu. Dan memadai, memadai menyimpankan bukan menyimpankan ni, bukan
Menyimpangkan tak sesuai. Menyimpangkan apa? Istinja atas air atau 3 batu. Saya rasa jenis macam memadai ni. Cerita dia nak cerita pasal istinja tu. Kita dah balik kepada istinja balik. Yang tadi hak tak boleh. Yang kata cerita dia hak tak boleh. Saya baca kat pagi tadi, malam pun duduk tengok apa benda dia nak sebut ni. Menyimpangkan, menyampankan ke apa benda ni. Ya. Cuma secara keseluruhan boleh faham bahawasanya dia nak cerita tentang hak boleh. Tadi hak tak boleh, hak terkeluar, hak pengecualian. Ya, yang ni dia kata nak kata menyampaikan ke menyampinkan ke istinja atas air atau 3 batu atau 3 penjurunya yang suci dengan dia oleh tempat istinja. Baik, yang ni saya terangkan sikit supaya faham. Dia nak ajak istinja ni tuan-tuan, sama ada kita gunakan air ataupun 3 ketul batu. Batu ni sama ada 1 batu yang ada 3 penjuru. 3 penjuru, 3 penjuru bertebucu. Jadi kita buat contoh, katakanlah ni batu, dia ada penjuru bucu dia ni 1, 2, 3, sekurang-kurangnya lah, ada 4 tak apa. Jadi katalah di dubur kita calik lagu tu, calik 1, calik 2, calik 3, buang. Tengok kalau gambar tak bersih, belum buat yang keempat. Tak bersih lagi, ambil batu lain pula. Tak, dia nak yang berbucu, dia tak cerita batu bulat. Kalau batu bulat dia licin, bila licin mungkin dia tak kena yang dalam tu. Ni cerita hak bucu, supaya dia nak kena hak dalam ni kita cerita yang dubur lah ya. Benda yang susah. Sebab kadang-kadang kita kena maklum benda ni, kita tak tahu besok kita ada penyakit buasir ke apa, ada darah kat ni, nak basuh dengan air tak boleh. Ketika itu kena istinja. Nampak macam kita kata benda ni mungkin tak ada, jangan main-main. Kalau Allah nak uji kita dengan sakit besok, kok lah ada kita kata kurap ke sini apa semua kan, tak boleh nak kena ayak, maka ketika itu kena istinja. Jadi guna batu yang ada 3 bucu, 4 tak apa. Jadi kaedahnya kita calik lagu tu, calik buang, calik yang kedua buang, yang 3 buang, kalau ada yang keempat buat yang keempat. Lepas tu kita buang, selesai. Kalau dah kering selesai. Cuma isu yang timbul takut macam kalau najis yang ceret-beret sebab dia meleleh, maka kena buat pengulangan, guna batu lain pula, jangan guna batu hak sama tu, ambil batu lain pula, buat yang kaedah yang sama. Tu kalau elok cara agama kita lah. Cuma lah ni kadang orang guna tisu, tak kisahlah, asalkan benda tu boleh menyucikan, hukumnya harus. Ni kaedah agama kita aja zaman dulu, zaman tak ada ni. Lah orang guna kaedah moden dah macam-macam. Tisu basah tu kira macam ayak jugalah ya, cuma dia dengan tu mudah nak bawa. Tak mana kita tadi 3 batu, 3 baju suci dengan dia, dengan sekira-kira tiada tanggal melainkan bekas. Maknanya buang semua kecuali bekas tu, tiada menghilangkan dia melainkan air atau tembikar yang halus. Maknanya kalau tak ada batu boleh guna tembikar yang halus ni, kira kalau pecahan batu yang boleh, yang tak sakit lah ya. Kalau jenis yang tajam tu luka, maknanya yang kita tengok pandangan kita tu boleh untuk digunakan. Maka menyapu dengan 3 batu atau 3 penjurunya itu wajib. Wajib jika istinja dengan batu. Maknanya kalau kita niat nak buat istinja batu, sapu tu wajib lah. Tapi bila ada air, nak basuh dengan air pula tak ada masalah. Dan jika hasil suci dengan kurang daripada 3 sekalipun, kita sapu 2 bucu tu dah clear dah, tak apa, tak payah sampai 3 kan. Kadang-kadang tak tentu ya kita punya ni. Cuma benda ni, lah ni mungkin jangan berlaku lah ya, sebab kita ada air, takut-takut besok-besok ni. Maka jika tiada suci dengan 3 itu,
ditambahkan atasnya hingga suci. Ditambahkan maknanya kita boleh buat lebih lah. Tak cukup 3, buat lagi sampai 4, sampai 5, sampai clear, sampai kita rasa selesa, sampai kita rasa bersih. Baik. Dan sunat yang ni saya tak boleh baca sampai kesudah ni. Saya baca tak tahu benda ni nak kata. Siapa boleh tolong ni Sebab dia tak jelas huruf selepas kaf tu. Saya nak kata huruf sin ke huruf apa? Dikelaskan. Tak ada orang putih pula tu, zaman tu tak ada. Dia dikelaskan ni bahasa orang putih di Melayu kan. Zaman kitab ni tulis tak mungkin. Dia tak mungkin. Ganjil tak logik tu. Kalau yang ada buku terjemahan tu mungkin boleh. Okey. Kalau dikekalkan tu ada kemunasabahan. Ya. Dikekalkan kemudian daripada sucinya seperti hasil sucinya dengan 4 sunat ditambahkan dengan yang kelimanya. Maknanya yang diganjilkan kemudian daripada sucinya seperti hasil sucinya dengan 4 sunat ditambahkan dengan betul. Diganjilkan lebih sesuai. Maknanya kita buat beri cukup angka ganjil. Buat 4 tadi gagah naik 5. Nampak ganjil. Tu cara agama kita semua dikira ganjil. Ni nama Allah pun 99 ganjil. Tawaf pun 7 kali ganjil. Kan kita basuh wuduk pun 3 kali ganjil. Maka begitu juga dengan yang ni. Dikira ganjil. Maka jika hasil sucinya dengan ganjil tadi tiada sunat kemudian daripadanya sesuatu. Jadi kalau dah bersih cukup habis 5 tu bersih, tak apa dah, tak ada masalah dah. Tak ada sunat dah lah, habis dah. Dan yang afdalnya, apa yang terbaik di sini? Diistinja dengan batu kemudian diikutikan dia dengan air, sama ada kencing ataupun ghaid, ataupun kita buang air besar lah. Yang tu yang saya mengaji daripada dulu, Tok Guru memang ajak gitu, elok guna batu dulu, lepas tu berbasuh dengan air. Jadi cerita ni payah lah kan. Maknanya takkan kita nak buat batu masuk dalam toilet dulu kan, basuh. Saya tak tahu hikmah dia, tetapi kalau di sudut kita lihat batu ini bersifat tajam, kemungkinan dia mampu untuk membasmi kuman-kuman yang ada, kemungkinan. Sebab air yang kita guna, air yang dah klorin, dia macam-macam tau, walaupun hukum air mutlak. Itu kemungkinan. Sebab kadang-kadang orang yang kita basuh yang anak baby kan, kadang-kadang naik bintik-bintik dekat kulit bayi tadi. Kemungkinan besar sebab air itu yang ada bakteria. Jadi bila kita gunakan batu dulu, mungkin dia akan matikan bakteria tu dulu. Wallahu a'lam. Ini mungkin kena tengok dari sudut kajian sains. Kenapa agama nak sangat afdal kita suci dengan batu dulu, kemudian baru kita basuh dengan air. Ni kajian belum dibuat sampai hari ni, sebab kita dah ada ayat kan, jadi orang buat tak kisah je lah. Tapi mungkin ada hikmah kenapa agama nak sangat benda tu. Itu afdal ya tuan-tuan. Nak buat, tak nak buat sudah. Tapi cakap ni kena kilik lah batu tu, bawa dia ketul bola poket, pergi mana-mana buat tu. Tapi orang kata pelik lah. Ya. Sebab dia mengaji lagu ni. Dia ngaji lagu ni, jadi mungkin benda tu ada faedahnya juga. Cuma kita buat batu besok bila lepas cuci duduk buh dalam mangkuk tanah tu, esok flash tak boleh pula. Parah, di jam pun haru juga. Jadi makna akhirat kena ada lah, kena buang tu sampah. Baik. Maka jika berkehendak menyimpankan atas salah suatu daripada keduanya, maka air terlebih afdal. Nak pilih dua tu, air lah lebih bagus. Kerana bahawasanya ia menghilangkan ain najis dan bekasnya bersalahan batu. Tak sama dengan batu, maknanya air itu lebih afdal. Sebab air tadi dia akan hilangkan ain najis, tak nampak, najis tak nampak dah, kira cerah lah, clear.
bau tak ada, apa semua tak ada. Nak banding dengan batu, kadang-kadang mungkin bau tu masih ada, kering tu nampak tapi bau tu mungkin masih ada. Maka kata dia, nak banding air dengan batu ni, maka air lebih aula, lebih afdal untuk kita basuh. Baik. Dan syarat istinja. Syarat istinja. Syarat istinja dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar. Pertama, syarat dia najis keluar tu bukan najis yang dah kering lama. Tu kalau nak guna batu. Mana najis tu masih mengalir, kita selesai buang yang besar, baru kita ini. Kalau dah lama sangat, 5-6 minit, dia dah kering, maka syarat ini tak terpakai. Sebab itu dia nak syarat sini ialah tiada kering najis yang keluar. Tu yang pertama. Yang pertama, najis yang keluar tu masih berterus salah, ya. Maknanya kita tak berhenti lama. Kita lepas kita buang yang besar sekejap tu, kita guna batu. Baik. Dan yang kedua, tiada punah najis daripada tempat keluarnya. Maknanya najis tadi dia tak sampai keluar sampai ke tahap meleleh yang teruk lah, punah ni rosak lah, ya. Maknanya dia keluar betul-betul, kita kata keluar ikut saluran fetus itu. Okey, kemudian kita terus sapu batu. Tu syarat yang kedua. Tiada penuh najis dengan tempat keluarnya. Tapi tak mungkin lah kot kan. Maknanya tak ada orang kot sampai buang yang besar, sampai taik meleleh kot buntut, tak mungkin kot, ya. Kecuali budak-budak pakai pampers, lain lah kan. Budak-budak pakai pampers kan, dia melekat kat tepi punggung semua kan, itu cerita budak-budak. Sebab tu nak basuh najis budak-budak pun tuan-tuan kena tengok, ya. Kadang-kadang pakai pampers pun lepas buang, kalau kita basuh buntut saja tak tengok, kadang-kadang bau sampai ke kulit punggung tu. Budak-budak yang pakai pampers kan, dia melekat bau tu. Jadi elok basuh betul-betul, ya. Bau sabun dan sebagainya bagi bersih. Kadang-kadang ke tempat pengasuh tu kadang-kadang nak tengok juga yang tak jaga kebersihan tu, mengikut dan teman-teman yang pakai Indonesia punya pekerja kan, dia jenis tak kisah kebersihan ni macam negara dia. Jadi kadang-kadang budak-budak tu mudah dapat jangkitan kuman, sat-sat penyakit kulit ni, sat-sat penyakit kulit ni. Ni hak berlaku yang tak ada agama ni, saya. Yang ada agama dia jaga suci tu. Dan tiada melampau najis daripada safhah dubur. Maknanya najis tak meleleh, tak melampau sangat. Safhah ni daripada kemanduan ni lah, ya, kawasan ruang ni tu, iaitu tempat bertangkup dua papan punggungnya tak kala berdiri. Kadang-kadang lepas kita duduk dulu, kita bangun, sedap tak sedap ada najis yang keluar, macam yang kencing keluar, yang kencing tak lawas tu kan. Jadi dia, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang yang ada masalah batu karang, buah pinggang masalah, dia berlaku macam ni. Jenis yang kencing yang tak puas ni, kita dah basuh kencing, bangun, berdehem semua dah, jalan-jalan keluar, rasa macam yang kencing tu keluar lagi. Lepas tu duduk sak tak telus, rasa macam nak kencing lagi, kencing balik. Hak tu petanda-petanda kita ada masalah buah pinggang ataupun laki-laki batu karang. Dia nak tahu mudah, kalau bengkak tang ni, bengkak 3 jari ni, tuan-tuan ada masalah buah pinggang. Bengkak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau bengkak perut ibu jari ni, perut ni, luas ke-3 jari ni, saya dah ajak kat kursus-kursus di luar sana, aku tu ajak ilmu ni. Ni, kalau bengkak 1, 2, 3. Perempuan kalau bengkak yang ni dia mengandung. Jangan kata batu karang, jangan kata buah pinggang pula. Dia 1, 2, 3. Ni lah. Ni. Buah pinggang kita ada 2 kan. Jadi dia 2 tangan tu kau tengok mana-mana bengkak. Ada saya tengok satu orang, dia derma buah pinggang sebelah, tinggal sebelah, bengkak sebelah, tak bengkak sebelah. Jadi kalau siapa yang bengkak ni nampak benjui, bukan sebab pakai cincin. Ada yang bengkak pakai cincin, tak kira. Kalau bengkak yang 3-3 ni, lepas tu dia duk kencing pun kerap, ayat kencing dia pun buih, warna ayat kencing perkataan jernih sangat, itu kita dah ada masalah buah pinggang. Tak rawat, dialisis lah ubat dia. Pakat-pakat jaga lah, bila umur meningkat ni macam-macam penyakit mai. Bengkak dia tak sakit sini, tetapi sakit sini, sakit belakang tadi. Siapa pernah?
Haji Natali pernah alami dan dah lega dah sekarang ni. Saya rawat dah. Kita dah bantu rawat. Dia sakit sini tuan-tuan ni. Hak perempuan kerap sakit tang ni. Tu bukan sakit pinggang je. Dan bukan sakit belakang. Itu sakit buah pinggang di sini. Atau laki-laki sini. Dia beza perempuan banyak attack sini. Laki-laki banyak attack sini. Ya. Dua-dua. Biasa perempuan dia belah ni dulu attack. Banyakkan perempuan. Laki-laki dia belah sini. Dia agak ni lah. Tapi dua-dua lah. Maknanya sopa. Kalau sebelah, maknanya buah pinggang sebelah je rosak. Yang dialisis tu kalau dua-dua. Macam mana? Oh, lagu mana yang saya cerita tu? Sakit tengah sini ke? Oh, belakang tu sakit tulang belakang. Itu kiropraktik. Dia tanda dia lain. Dia kalau kosong dengan saya tu ni lah. Tak apa, tu tajuk diagnosis ni, tajuk fiqah. Cuma bila kita cerita bab kencing tadi, kemungkinan berlaku pada kita tak tahu mungkin berlaku kita tak perasan jenis kencing tak telus ni. Nak cerita tadi berlaku demikian mungkin disebabkan masalah batu dan juga masalah buah pinggang. Batu ni ada dua jenis. Satu batu karang di buah pinggang, yang kedua batu hempedu. Dua ini masuk dalam kategori batu karang. Ada dalam buah pinggang ataupun dalam hempedu. Saya dah rawat ramai sekarang ni. Jadi tak mau operate, tak mau tembak laser, ikhtiarlah cara alternatif lain yang boleh dirawat. Rasa nak masuk hospital operate, tembak, no problem. Semua pilihan masing-masing. Takut nak duduk jumpa doktor, nak duduk kat hospital, buat cara lain. Gamak relax, okey je nak rehat kat hospital, silakan, no problem. Cuma nak cerita, simptom-simptom itu menyebabkan kita punya kencing tak lawas. Bila tak lawas, balik pada tajuk kita tadi ni, boleh menyebabkan wuduk kita tadi batal, solat kita tak sah. Kan? Jadi cerita macam satu budak kita, Firdaus tu, dia memang ada masalah tu dia. Dia mengadu dengan saya. Dia kencing sekejap, dia rasa dia berdehem semua, lengkaplah kaedah tu. Akhirnya keluar balik. Sebab itu cara Rasulullah, saya ajar sikit. Dan sebab dalam kitab saya baca dia tak tunjuk. Kalau kita lihat kitab Syama'il Muhammadiyah dalam bab, saya tak pasti dalam kitab tu kitab lain, Abu Hurairah riwayat hadis tu, Rasulullah bila dia qada hajat, kaki kanan ni dia angkat tinggi sikit berbanding kiri. Jadi dia macam tu, lebih kurang dia gitu. Macam kita duduk dia gitu. Bila keadaan gitu, bila kita bangun, bila kita kencing ataupun buang air besar, dia keluar habis. Sebab bila tekan sini, ni usus sini, dia akan Nabi akan tekan gitu. Sebab itu tuan-tuan, bila saya selalu ajar di bilik khusus saya, lepas kita bangun buang air besar, kalau boleh kita urut 7 kali, pusing ikut tawaf, dia akan rasa nak buang lagi, bermakna najis tak keluar habis. Tu elok buat gitu, dia akan rasa nak buang, tu kita duduk balik, biar buang habis. Bila kita tak buat lagu tu yang kita jadi sembelik tu. Kadang sehari 2-3 kali berak. Ya, kadang-kadang 3-4 hari sekali berak. Hak jenis sembelik teruk tu, tak kerah. Sebab itu cuba ikut cara tu. Saya selalu ajak di kursus-kursus rawatan saya ajak pesakit semua saya kata buat gitu. Bila dah rasa buang air besar, kita rasa dah selesai dah. Bangkit tu cuba pusing usus kita 7 kali, ikut tawaf pusing kan. Biasanya lah akan rasa nak buang lagi. Bermaksud najis tak keluar habis. Bila najis tak keluar habis, dia hak najis patut keluar tak keluar, duduk simpan dalam usus, lama-lama dia jadi bakteria. Yang tu jadi kanser usus banyak tu. Sebab tu bila usus kita bersih, keluar semua, kita rasa selesa tuan-tuan. Breakfast apa, lepas tu tak ada masalah, makanlah cabai kering ke, masak lemak cili api negeri 9 kan, no problem. Tak? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Bila tak bersih betul-betul, kita makan, rasa nak berak pula. Lepas breakfast kat kedai sarjan contohnya. Kan? Rasa nak buang besar pula. Dah, ini berlaku. Saya cerita sebab ni pengalaman saya dah buat khusus. Jadi kaedah dia tuan-tuan, lepas bangun tu rasa selesa, tapi cuba buat 3-7 kali pusingan.
biasanya lah ni pengalaman, dia akan rasa nak buang yang besar lagi, duduk balik buang lagi, banyak dia keluar betul-betul, baru usus kita bersih. Bila bersih, usus sihat, penyakit payah ada lah. Tu cerita dia, buasir tak ada, masalah kencing tadi pun clear. Nampak boleh buat insya-Allah. Yang tadi macam cara tu macam menyangkung, tapi kalau duduk yang dia masalah zaman kita lah ni lah, tu lah cerita dia. Cerita zaman kita ni modelnya model Inggeris, hak duduk ke hak lagu mana pun, jadi posisi tu memang keadaan sama, dia tak ada macam tu. Hak cara kita dia lagu tu, nampak tak, kaki depan kaki belakang, hak duk ada lah ni semua lagu tu kan. Lepas tu lah zaman duduk pula, lepas tu ada buku pula, macam rumah Datuk, saya pergi Datuk Abdul Halim tu kan, dia tandas dia macam library, mini library, buku susun cantik. Rumah orang kaya ni, rumah ni Datuk Abdul Halim yang bekas apa nama Toyota Holding punya ni, CEO dulu ni. Saya mengajak anak dia masuk tandas tu, dia terkejut, aku tengok buku banyaknya, rupanya dia membaca buku ketika itu. Tak nak ceritanya orang kaya, dia doktor kan, sampai tahap tu dia doktor PhD, dia bukan doktor perubatan, doktor PhD. Cerita dia mengaji ilmu ni sampai ke tahap tu, tapi buku-buku yang biasa lah macam National Geography. Tapi nak ceritanya dia boleh sempat belek buku dalam tandas, dia baca. Dia kita macam tak apa elok lah, tapi dia orang boleh buat itu. Tapi tandas dia tidur pun boleh bersih. Macam tandas kita pergi rumah PM, cuba pergi tengok tandas rumah PM, tidur boleh, pasal bersih sangat. 15 minit cuci sekali, 15 minit, kita 3 hari sekali cuci, tak bersih. Tu beza kita ya. Ya, macam gitulah. Baik. Walaupun cubalah, mana yang kami ada ilmu, saya ada ilmu, saya cerita, tuan-tuan buatlah ya, mudah-mudahan dapat. Sebab biasa saya ajak di kursus, saya buat je. Okey, dan tiada mendatangi atasnya najis yang lain daripadanya. Makna yang kita ni tadi tu tak ada najis lain lah, yang ada kekuasaan buntut tu. Demikian lagi sewaktu yang suci lagi basuh, maka jika ketiadaan sesuatu syarat daripada yang tersebut, nescaya ta'yinlah air. Maknanya kalau tak ada apa tu, air lah yang lebih ta'yin, lebih khusus, lebih baik kita gunakan air tadi. Dan wajib menjauh orang qada hajat menghadapkan kiblat sekarang ini. Dia tulis kitab tu, waktu tu mungkin dia mengajak murid dia apa kan, dia sebut tu tak boleh, wajib jauh, maknanya hukumnya haram lah. Kita bila qada hajat, kita menghadap kiblat, ya, iaitu Kaabah, dan membelakangkan dia. Opposite tak boleh, facing tak boleh. Kiblat ya, waktu qada hajat. Sama ada pada padang, tempat terbuka ya, pada padang, atau di dalam bina, makna dalam bangunan, tak boleh, elakkan dia menghadap. Jika tiada ada dinding antaranya, cuma dia ada pengecualian tu, jika tu dalam bangunan atau padang, kalau tiada dinding. Kalau ada blocking tu boleh kira lah, ni kira tempat madang gitulah. Ya. Dan antara kiblat, atau ada ia padahal tiada sampai 2 sulus hasta. Ada dinding tapi tak sampai ukuran 2/3 hasta. Satu hasta berapa kaki? Saya pun tak tahu ni. Ada 3 kaki tak? Satu hasta satu siku ni kan? Kan? Maknanya 3 hasta ni bawah 1 meter lebih kurang. Maknanya 3 tu ruang tandas kita tu, kalau ukuran tandas kita dah lebih dah. Jadi dia cerita sini, kalau tiada sampai, maknanya kecil sangat lah, tak sampai 2 hasta. 2 hasta ni 2 sulus 2/3 hasta.
lebih kurang 1 meter lebih sikit. 1 meter 3 kaki. Lebih kurang muat tandas tu lah. Kalau tak ada. Okey. Atau sampai 2 sulus hasta dan jauh ia daripadanya lebih daripada 3 hasta, melainkan pada tempat yang disediakan bagi qada hajat, maka tiada haram padanya. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, dia cerita di sini, melainkan sini kalau tempat yang orang buat tandas macam R&R, memang tempat tandas, itu tak ada masalah. Kalau kes terbuka tadi, kalau ada dinding yang tutup lebih kurang 2 hasta setengah, okey. Walaupun kita menghadap kiblat, cuma elok jauhkanlah. Sebab tu nak buat rumah tuan-tuan, nak beli rumah kena tengok benda macam ni. Kan lama hari ni kan hak dia buat bukan Islam. Dia main bedai ya. Bukan dia tengok kiblat kat mana. Jadi kita hak beli rumah kena tengok. Jangan main beli tengok kata murah beli. Tok-tok hari-hari menghadap kiblat. Kan masalah tu. Sakat ni Putra Belanda, okey, kedudukan rumah saya tengok. Semuanya agak bertentangan. Jadi kalau tuan-tuan, sebab tu saya ada satu datuk tu minta pandangan rumah di Persing 14. Rumah Persing 14, dia minta saya pergi tengok. Dia dah beli dah pun. Masalahnya beli dah baru panggil kita pergi tengok. Saya pergi, saya kata tanah ni boleh buat balik tak? Pasal dia memang betul-betul menghadap kiblat. Betul-betul sebiji arah Kaabah. Memanglah tutup pintu semua. Walaupun hukum tu harus tak ada lah kita kata sampai ke tahap, tapi hormat kita tu kena ada. Pasal boleh retiak cara lain. Jadi saya minta pandangan tu dan dia buat. Dia orang kaya tak ada masalah. Kau cakap tanah nak buat bentuk mana, dia buat balik. Dia modify balik, so dia ubah posisi. Jadi kita baguslah sebab dia ada kesedaran. Kan? Saya pergi sendiri, dia jemput di Persing 14 tu. Putrajaya. Rumah tak ada pagar banyak-banyak kotor orang kaya tu. Ya. Baik. Dan okey, kalau macam tandas yang dibuat qada hajat tak ada masalah, tiada haram padanya, dan tiada makruh dan tiada khilaf aula, sama ada dinding ataupun tiada. Asalkan tempat tu tempat yang dibuat khas untuk toilet, tak ada masalah. Yang tu boleh Jangan tuan-tuan duk faham lagi PRR tengok ni betul kiblat, sudah 10 tandas semua betul kiblat. Tak boleh laku macam ni. Tak. Dia kata kalau kawasan memang dibuat khas untuk qada hajat, tak ada masalah tak ada hukum pun dia kata sini, tak ada haram, tak ada makruh, tak ada khilaf pun. Tak ada khilaf aula, sama ada dinding kalau tak ada dinding. Mana dinding lah Tapi depa cerita di China tak ada. Di China depa pakai buang gitu, depa kata wallahu alam. Yang depa pergi Beijing mana, depa kata kencing diri gitu ya. Tak tahu, saya tak tahu. Ada setengah kawasan siapa yang pernah pergi? Oh, di China. Dia nak tahan gitu. Nah, kalau orang yang jaga adab dah kan. Tapi yang saya tahu di tempat awam, di hotel tak kan, main di tempat awam lah. Okey, nak tahu juga kadang-kadang mana tahu kan, nak jalan ke tempat sana. Tapi di kawasan yang Muslim ramai tu, di Xinjiang itu okey kot. Dia yang masalah di Beijing, yang saya tahu lah. Allahu alam. Dia ada adab sebab kita dah diajar adab. Itulah bezanya tuan-tuan perempuan sekalian Islam ni bila sampai di mana-mana pun dia dah ajar benda ni. Maka penganut yang ada di negara-negara yang kita kata ada orang Islam ni kan, benda macam ni kita tak payah risau sebab dia ajar, agama dah ajar. Yang berlaku di China umpamanya itu lebih kepada kebiasaan, kebudayaan dia orang. Tapi yang ada agama, yang ada Islam, saya rasa benda ni tak ada masalah. Agama dah ajar dah pun. Semua sama, cuma kita kitab bahasa kita, depa kitab mungkin bahasa depa. Agama ajak benda yang sama juga kan. Gitu yang penting itu. Baik. Dan keluar dengan kata sekarang ini barang yang ada ia kiblat zaman dahulu seperti Sakhrah Baitul Maqdis, maka menghadapkan dia dan membelakangkan dia makruh. Jadi maknanya kalau menghadap Baitul Maqdis kiblat zaman dulu itu hanyalah makruh. Kita pun mana ada boleh cari dah ni kan, sebab kita punya handphone pun arah kiblat semua ke Mekah dah kalau kita nak cari lah kan. Jadi ceritanya ni maknanya dia kata makruh je lah kalau setakat menghadap kiblat yang lama tu, kiblat yang pertama iaitu Baitul Maqdis.
Dan hilang makruhnya dengan barang yang hilang dengan dia oleh haram, menghadapkan dan membelakangkan dia Kaabah yang terdahulu sebutnya. Maknanya hukum tu dah hilang sebab bila dah ada Baitullahil Haram. Jadi dia kata menolong dulu memang tak boleh juga. Cerita zaman dulu menghadap ke Baitul Maqdis tak boleh juga sebab kiblat. Tapi lah bila dah menghadap ke Mekah, hukum yang tadi makruh tu dah hilang. Maknanya tak ada masalah sebab bukan lagi menjadi kiblat kita sebab dah diubah kepada Mekah, Al-Makkahul Mukarramah. Baik. Dan sunat, ni sunat menjauh orang yang qada hajat, kencing dan ghaid. Maknanya duduk tu kira jauh pada orang lah, jangan depan orang, tu maksudnya. Jangan duduk pitau dekat orang. Menghadap, demikian lagi kencing dan ghaid, demikian lagi berludah dan berdahak pada air yang tenang. Jadi air yang tenang ni, air kolam ke air tasik ke, kata dia dilarang. Kalau boleh jangan kita berludah, kita duk berdahak pada air yang tenang, sama ada sedikit airnya atau banyak. Bahkan jika banyak seperti laut atau kolam yang besar, tiada makruh melainkan malam, kerana air pada malam tempat kediaman jin. Tempat kediaman jin. Sebab tu yang tak boleh malam-malam tu kaki duduk pancing kan. Pancing ikan ni dia seronok, dia tak tahu, dia tak faham prosedur ni pun. Tu yang dia balik kadang-kadang anak menjerit dan sebagainya kan. Dia main ikut dan dia. Malam tak boleh. Terutama kita kan banyak tasik kan. Jangan lebih kencing berak tak tahu hala tu. Malam waktu tempat dia beristirahat. Kawasan tasik kawasan dia. Kita nak pergi berak tak tahu hala. Tu yang orang tua katakan apa, dia kata apa, datuk nenek anak cucu tumpang apa ni, saya lupa dah. Dulu saya ingat ada orang tua duk ajak dulu, saya pun lupa dah. Dalam hutan dia kata minta izin apa semua kan. Mungkin waktu tu mungkin malam kot, kalau siang tak ada masalah kot, malam lah. Malam kawasan dia istirahat ke, dia duduk relax minum kopi apa, kita duduk kencing pula. Memang mengamuk dia. Kita tak nampak. Dia malam dia nampak. Okey, pada air yang mubah atau milik baginya. Dia tak kira sini maknanya tuan-tuan, kalau ikut sini dia kata pada air yang mubah atau milik baginya, sama ada air mubah ni yang harus atau milik macam kita ada kolam mandi lah. Di rumah kita ada kolam mandi. Malam tenang memang tempat dia juga. Ni bukan cerita. Kalau ikut kitab ni dia katalah tempat kediaman jin ini pada air yang mubah atau milik baginya. Yang mubah ni umum lah ataupun ada pemilikan. Jadi kolam kita tu mandi siang-siang lah, malam-malam tu tak payahlah. Tapi ialah orang kita sekarang ni tak ada, sebab kita dah ada pusat dia kan, ada pusat renang semua kan. Tak tahulah kalau kecuali kalau Putra Belana ni setakat ni Putra Belana tak nampak lagi lah rumah ada kolam mandi. Kolam ikan banyak. Kolam ikan ayak tak tenang sebab dia kita buruk. Hebat tu nak buat kolam ayak mesin tu kan. Ayak mengalir tu tak apa sebab dia mengesam, dia cerita sini dia suka kalau ayak tenang, itu je. Kalau biak bergelegak bergelodak apa ombak tu tak apa. Gamaknya dia nak landing tidur pokok no. Dia nak tenang kan. Bila ada ombak kita duk bunyi ayak semua, payah dia kata hingga tak boleh. Gamaknya lagu tu lah kot. Jimnya style ni. Sebab kita pun tak faham malam dia kan. Yang saya tahu dia macam kita jugalah, cuma tak nampak. Itu je. Bersalahan air yang Allah, perkataan apa pula ni? Saya mendengar enggak baca tadi. Sabilkan dia. Ni kalau ikut sini nisbahkan air yang dinisbahkan dia atau milik bagi yang lainnya dengan ketiadaan diketahui akan redanya, maka haram jikalau seperti air laut sekalipun. Ini cerita kalau ayak tu orang punya.
kolam orang punya, kolam mancing dia punya apa semua, maka hukum haram kalau kita duk pergi ludah ke pergi apa tak boleh. Ni kalau adalah orang kaya memang ada kolam luah ke dia punya, tapi sekat kolam ikan semua tu tak ada masalah sebab ayat kotor. Ni kira ayat yang bersih ni maksudnya sini lah, tak ada dah, tak banyak dah. Baik, adapun sikit lagi adapun air yang berlari, yang mengalir maka makruh pada yang sedikit daripadanya, tiada yang banyak. Air yang mengalir yang sikit tak boleh makruh, yang banyak tak apa. Itu maksud dia. Tetapi yang aulanya menjauhkan dia, itu lagi baik. Dan dibahas oleh Imam Nawawi akan haramnya pada air yang sedikit, sama ada mengalir atau tenang. Berlari itu mengalir atau tenang, kerana bahawasanya jadi mutanajis ia dengan yang tersebut. Mana ayat sikit, Imam Nawawi kata tak boleh juga sebab takut jadi ayat mutanajis, sebab tak cukup 2 qalah. Kan ni kata Imam Nawawi. Dan darikan dia dengan bahawa dapat menyucikan dia dengan membanyakkan, dan ditanggungkan perkataannya jika jadi berlumur dengan najis, maka bahawasanya haram. Jadi dibuat hukum ayat yang sikit tadi tak cukup 2 qalah umpamanya, kita pergi kencing dan sebagainya dan air tu tak mengalir, maka hukumnya haram. Ayat tadi dia jadi ayat yang mutanajis. Ayat najis tak boleh ambil uduk lah. Mana tahu kan, kadang-kadang orang buat nanya ke apa berkencing, benda ni boleh berlaku, kita tak tahu ya, mungkin ada masalah yang berlaku macam ni. Dan sunat pula menjauh orang yang qada hajat kencing atau berak di bawah pohon kayu yang kelakuannya berbuah. Ni cerita zaman dulu lautan lah ni. Yang jadi askar tahulah duduk kemah lautan kan. Mana-mana yang berasa nak melepas dia melepas ya. Jadi tak boleh, kalau boleh sunat kita jauhkan, elakkan. Pergi duduk berak kencing bawah pokok yang ada buah, tak boleh. Ya. Tadi pening pokok tu. Duk biasa ayat hujan sampai kadang ni ayat warna kuning pelik ingat apa. Jadi pokok tu pun pening. Sama ada di waktu buahnya atau lainnya. Tak kira lah waktu kencing tu pokok tu ada buah ke tak ada buah. Tu cerita lain. Dan sunat menjauhkan yang tersebut pada jalan yang dilalui manusia. Jalan lalu lalang kita dah pergi berak kencing tepi tu pun tak boleh. Okey. Dan tempat berteduh tak boleh pada ketika panas, dan pada tempat berjemur panas pada ketika sejuk. Jangan nak pergi berak tak tahu hala, kesian nanya ke orang nak tumpang. Macam kat kita naik highway kan ada buat tempat untuk orang naik motor berhenti rehat kan. Gamak tak tahan kita dah pergi kencing situ, pergi berak situ, tu tak boleh lah. Sunat jauhkan. Tak tahan macam mana pun kena tengok lah. Dan dikehendaki daripada keduanya tempat bercakap-cakap manusia padanya, jikalau percakapan yang harus. Adapun jika haram seperti tempat duduk mengumpat-ngumpat atau tempat cukai dan umpamanya, maka tiada makruh. Ni boleh pula. Tempat mamak lepak, mamak rempit, pergi berak tu, tak ada masalah. Ataupun dia kata tempat cukai, tempat kutip cukai, maknanya kok lada orang zaman-zaman dulu mungkin ada kan, yang taiko ni kan, dia buat tempat kutip nak laluan kena bayar cukai. Zaman dulu kan mungkin ada. Waktu dia kata tak makruh, nak berak kencing tu biar. Okey, boleh. Sebab dia kata gini, tuan-tuan lihat ya, maka tidak makruh, bahkan terkadang wajib. Hukum tu wajib jika membawa kepada menegahkan maksiat. Tengok couple duduk tenggek tempat tu, Tuan-tuan pasal tak ada viral yang polis buat speed track, dia pergi lepas ulak sawah, dia belah ulak, dia pergi lepas kot kaki tu, lari polis tu. Kalau dia ikut hukum ni tak apa, sebab nak mengelakkan menanyakan orang kan. Nak ambil speed track biar nak orang nampak senang, dia punya rok nampak nak mengenakan orang tu. Tak, kalau ikut hukum ni tak apa, pergi berak tentu. Jadi kata dia nak cegah maksiat, bagus. Maknanya di sini kalau ikut agama ni, tempat awam, taman tu, kalau rasa coupling duk couple tengah malam kau tu kedua, pergi berak tentu. Sebab
Dia kata nak cegah maksiat tak apa. Gamak tak gamak kita lah no. Gitu lah tu dia. Okey. Baik, sikit lagi habiskan. Dan pada lubang binatang dan pada bumi yang terlebih merekah. Lubang binatang tak boleh elakkan, bumi yang merekah pun tak boleh. Dan jangan berkata-kata melainkan kerana darurat, seperti melihat ia akan ular, maksud akan seseorang atau binatang yang muhrim, yang haram kita, maknanya binatang yang besar lah ni, maka tiada makruh berkata-kata ketika itu, bahkan wajib ia jika tahqiq menyakitinya. Dia tak bagi kita cakap waktu buang yang besar atau kecil, tapi nak sembang dengan siapa seorang. Cuma isu yang timbul zaman law ni, handphone bunyi dalam tandas, siap jawab salam weh. Ni jenis tak ada. Sebab tu kalau boleh bunyi silent kan, biar je, kita call lah balik lepas tu, apa masalahnya kan, tak ada masalah. Tak bagi sembang. Tapi dia kata boleh kalau macam nampak ulat ke benda bisa masuk dalam jamban member sebelah, kena pekik kuat-kuat beritahu biarlah orang kata ini hisia ke apa-apa, beritahu lah bahaya ulat dan sebagainya. Dan jangan menghadapkan dan membelakangkan matahari dan bulan, tak kala naik keduanya atau jatuh keduanya. Waktu matahari tengah naik tu kita pergi berak menghadap, waktu tak boleh. Dia kata tak boleh. Atau ketika matahari jatuh, macam kita lah jatuh tu kira ibarat sebelah barat lah, belah Kaabah. Tapi setengah orang tak, maknanya jatuh mungkin negara dia tu lain kedudukan dia. Macam kami di Turki lain. Biasanya kalau kita menghadap ke sini, Turki banyak semayang menghadap ke sana, dia lain, dia punya kiblat dia, posisi dia tak sama. Tiada barang yang apabila jadi keduanya pada tengah langit, maka tiada dapat. So tak ada masalah kalau matahari tu dah naik ke atas lah. Masa waktu tu tak kira menghadap dah. Dia kira tidak dapat menghadapkan keduanya melainkan apabila tidur ia atas belakangnya. Dia tak kira menghadap kiblat lah, menghadap matahari lah. Kalau matahari dah naik, itu kira ibadat kita tidur je lah, dia tak panggil kita menghadap. Tetapi berkata Imam Nawawi pada Raudah, kitab Raudah dan Syarhul Al-Mahzib, bahawasanya membelakangkan keduanya tiada makruh, artinya bersalahan menghadapkan keduanya makruh, inilah yang muktamad. Tapi Imam Nawawi kata tak ada masalah, kita nak tengah nak buang yang besar tu, matahari tengah naik, nak menghadap, tak ada masalah. Imam Nawawi kata tak ada masalah, cuma ini mungkin pandangan-pandangan yang berbeza, bersalahan, maknanya perbezaan pandangan. Okey, baik, jadi dah pukul 11 lebih ni, kita stop dulu, kita berhenti di sini. Saya tak ulas lagi yang Umi tunjuk video tu, kita akan cerita bila sampai bab semayang nanti. Kod-kod adalah kitab kita ni mungkin menjadi hujah kepada persoalan video. Banyak video isu solat atas kursi sekarang, lain kaul, lain cara, macam-macam pandangan yang kita lihat. Dulu tak ada masalah ni, sebab orang jarang duduk sembahyang atas kursi, kebanyakan semua duduk atas ni. Law ni banyak sangat. Jadi bila banyak sangat, maka kepelbagaian pandangan tu wujud, dan fatwa-fatwa yang terkini pun banyak keluarkan yang mungkin agak bertentangan dengan pandangan orang-orang lama. Sebab itu yang ceramah-ceramah yang pakai kitab lama, dia kurang bersetuju isu sembahyang atas kerusi. Jadi benda macam ni kita kena terbuka, kita tengok kitab kita akan kata apa nanti bila sampai tajuk tu, kita bahas sama-sama. Dan kita lihat juga pandangan fatwa-fatwa yang muasir, yang terkini. Sebab tu tuan-tuan jangan terlalu cepat gelabah bila tengok video viral dan sebagainya. Bila yang penceramah yang bercakap itu kita terima, sebab hukum fiqh ni dia pelbagai, pandangannya tu pelbagai, ulama pun macam-macam pandangan. Jadi kita jangan cepat gelabah kata tu terus tak boleh bunyi. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak tahu situasi orang yang duduk tu macam mana. Mungkin tulang belakang dia bawah besi, dia tak boleh nak rokok kan, ada kalanya kaki dia bawah besi, kena hunjak terus. Jadi benda gini kita kena terima lah tuan-tuan, jangan cepat gelabah. Tengok video tu, tengok je lah, tengok. Okey, kita raikan pandangan ustaz ni, tengok video ni pula, raikan pandangan dia ada hujah dia juga. Jadi jangan, saya tak nak kita terlalu cepat gelabah hingga kita terikut dengan pandangan tu. Sebab fiqh ni dia agak luas pandangan dia. Ni agak luas. InsyaAllah nanti yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.